Kita sedia maklum, pihak JAIS telah menahan beberapa individu GISBH ini berkaitan dengan jenayah syariah membabitkan isu seperti akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran, perkahwinan tanpa tidak saf taraf serta isu permasalahan nasab anak. Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian menyelaraskan tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang terlibat berikutan undang-undang syariah yang berbeza mengikut negeri? Dan yang kedua, berapakah jumlah sebenar rumah amal dan sekolah agama GISB ini yang di seluruh negara, dan berapakah jumlah terkini yang telah diserbu dan yang telah diambil tindakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang diberikan. Kerajaan sentiasa berbincang dan mengadakan libat urus dengan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri bagi memastikan suatu tindakan yang diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan di bawah perundangan syariah adalah selaras dan juga seragam. Sebagai contoh, bagi tindakan penguatkuasaan terhadap GISBH ini, suatu mesyuarat penyelarasan bersama Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama negeri-negeri telah dilaksanakan, mesyuarat penyelarasan dengan semua negeri di Malaysia. Dan ini telah memutuskan beberapa keputusan yang boleh saya kongsikan, beberapa keputusan yang memutuskan untuk dilaksanakan pelan tindakan dalam kes GISBH ini. Yang pertama adalah aspek pemulihan akidah, yang ini diterajui oleh JAKIM. Kemudian dari aspek semakan perkahwinan, beraspek diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala untuk membantu golongan yang memerlukan GISBH ini, kita juga Jawhar dan juga Jabatan Majlis Agama Islam Negeri melihat daripada aspek zakat. Modul pemulihan juga dibangunkan, sehingga kini 7 modul telah dibangunkan dan pusat pemulihan juga diletakkan. Jadi berkenaan dengan soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan jumlah rumah amal dan jumlah tempat-tempat yang sementara itu disediakan, saya mohon untuk dapatkan memberikan jawapan bertulis kerana fakta itu perlu tepat dan memerlukan satu semakan fakta yang lebih tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih. Saya satu soalan tambahan yang saya lihat, kita tahu bahawa JSP ni peringkat awal dia dituduh kerana meneruskan amalan Aurat Muhammadiyah. Okey, itu tuduhan besar dia. Tapi hingga setakat ni dia tidak didakwa di bawah kesalahan tersebut. Yang jelas saya tengok dalam senarai tuduhan, sampai ada yang dituduh kerana terlibat dalam kumpulan jenayah terancang dan sebagainya. Tapi tuduhan kesalahan asal tu tidak ada pun dibuat hingga setakat ni. Jadi saya ingin dapat penjelasan. Kenapa tuduhan itu tidak diteruskan sedangkan itu kesalahan utama dia? Yang kedua, sebagai sebuah syarikat, JSB dituduh konon tak bayar income tax dan sebagainya. Hingga setakat ini tidak ada satu pun tuduhan ke atas di bawah akta syarikat. Dan saya ingin bertanya, hampir 600 orang anak-anak ni yang ditahan, sampai bila mereka nak ditahan dan mereka dipisahkan daripada ibu bapa? Sebab ada kes anak-anak yang setahun setengah pun terus ditahan dan dia terpaksa menggunakan pengguam, keluar duit untuk dapat kembali anak dia. Jadi saya dapat penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Ada beberapa komponen soalan tersebut. Sebagai maklum balas ataupun respons kepada komponen yang pertama, iaitu tuduhan terhadap daripada aspek akidah. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum untuk meneruskan apa-apa pendakwaan dari segi aspek akidah itu perlunya ada ketetapan hukum, ya. Jadi saya kongsikan di sini bahawa beberapa negeri sehingga Oktober telah pun membuat ketetapan hukum. Negeri Perlis, Pahang, Selangor, termasuk juga Muzakarah MKI juga telah bersidang dan telah menetapkan beberapa ketetapan hukum, dan ketetapan hukum ini yang akan menjadi rujukan di antaranya untuk melakukan pendakwaan. Selain daripada itu, untuk memastikan sebelum pendakwaan dibuat itu, bukti-bukti itu perlu dipastikan kesahihan dan juga kekuatan dari segi aspek bukti itu sendiri. Jadi dari aspek ini kita serahkan kepada pihak berkuasa, terutamanya daripada pendakwa syar'i, untuk meneliti perkara ini dengan lebih baik. Soalan yang kedua, saya mohon masa sedikit, iaitu berkenaan dengan akta syarikat. Yang ini kita serahkan kepada pihak berkuasa. Ianya bukan di bawah pihak berkuasa agama, tetapi ianya di bawah pihak berkuasa yang lain.
Sampai bila mereka ditahan, ini sebenarnya kalau kita lihat kepada data dan juga pelaporan-pelaporan yang telah dijalankan, sebenarnya semua pihak yang bersama-sama berkolaborasi ini bukanlah satu pihak saja, ianya merangkumi Majlis MKN, PDRM, JAKIM dan ramai lagi pihak-pihak. Sesungguhnya agensi-agensi ini mempunyai SOP dan juga mengikut lunas-lunas undang yang ada. Semua perkara tidak boleh dilakukan secara sembrono, maka dengan itu kita memberikan satu kepercayaan dan keyakinan bahawa agensi ini memainkan peranan sebaiknya selaras dengan untuk melindungi kebajikan semua mereka yang terlibat. Sekian, terima kasih.